Menteri Bersatu baku sampahkan arahan Perdana Menteri. Tajudin hilang kawalan, mengamuk di Dewan. Tun M salahkan Najib, punca Malaysia ketinggalan. Akhirnya Speaker Dewan dedah punca sebenar, kenapa usul Sulu ditolak. Menteri Besar Kedah main drama, berlagak hero. Seorang pemimpin UMNO mendakwa Kementerian Dalam Negeri telah membaku sampahkan arahan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan JPPM bawah kementerian itu meluluskan permohonan UMNO meminda perlembagaan sebelum 16 Julai. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i berkata demikian sambil menyatakan kekesalan dengan tindakan KDN dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang didakwanya sengaja melengah-lengahkan keputusan pindaan perlembagaan parti itu. Hari ini walaupun Perdana Menteri telah memberikan tarikh tamat kepada JPPM iaitu pada 16 Julai, nampaknya ianya bukan satu yang perlu diambil peduli oleh KDN. Menteri KDN gagal untuk melaksanakan tugasan ini. KPI yang sudah ada tidak dipedulikan. Arahan Perdana Menteri kepada Menteri KDN untuk mengeluarkan keputusan pada 16 Julai dibaku sampahkan, katanya di Facebook. Sebelum ini Ismail berkata JPPM mempunyai masa hingga 16 Julai ini untuk meluluskan pindaan perlembagaan UMNO bagi menangguhkan pemilihan parti berkenaan. Pada 13 Julai, Hamzah berkata JPPM belum mengeluarkan keputusan permohonan UMNO meminda perlembagaan untuk mengadakan pemilihan parti 6 bulan selepas pilihan raya umum. Hamzah berkata biarpun JPPM berada bawah kementeriannya, namun keputusan jabatan itu dibuat secara bebas. Semalam Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan turut mengesahkan UMNO telah menyerahkan semua dokumen tambahan diminta JPPM bagi permohonan pindaan perlembagaan parti itu. Mengulas lanjut, Razlan berkata banyak lagi kes bawah seliaan KDN membabitkan parti lain gagal diselesaikan dengan baik sehingga parti politik terpaksa mencari jalan penyelesaian menggunakan mahkamah. Hal ini tidak berlaku sebelum ini. Banyak parti yang berurusan dengan JPPM sebelum ini tiada halangan untuk mendapatkan kelulusan. Malah ada banyak parti yang tumbuh bagi cendawan tiada masalah. Pejuang muda terpaksa menggunakan mahkamah untuk membuat keputusan untuk pihak KDN. SOP yang sudah tersedia, tata cara kerja yang sekian lama berada di JPPM sepatutnya tiada masalah. Sudah pasti ada udang di sebalik batu berkenaan tindakan kelewatan ini, katanya. Yang kita masalah ni wanita, beberapa orang wanita di AP. Perangai tak senonoh, mulut capul. Dewan Rakyat kecoh apabila Tajudin Abdul Rahman, Barisan Nasional Pasir Salak, berang digelar gemar mengeluarkan kenyataan berunsur seksis oleh seorang wakil rakyat DAP. Tajudin menyifatkan kenyataan Teo Ni Ching, Pakatan Harapan Kulai, semalam sebagai tidak senonoh. Wanita DAP tidak senonoh, katanya. Selepas membuat kenyataan itu, RSN Raya, Pakatan Harapan Jelutong, meminta timbalan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Rashid Hasnun mengambil tindakan terhadap Tajudin yang didakwa menghina wanita dengan kenyataan seperti itu. Tajudin yang berang kemudian mendakwa Raya berniat jahat dan cuba memburukkan imejnya. Mulut jahat, kaki cucuk dan kaki hasut, katanya. Selepas perbalahan antara Tajudin dan beberapa ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen Pasir Salak itu diarah keluar Dewan oleh Rashid. Semalam Teo menamakan 3 ahli parlimen yang sering mengeluarkan kenyataan berunsur seksis di Dewan Rakyat. Teo menamakan Bung Mukhtaradin, Barisan Nasional Kinabatangan, Abdul Aziz Abdul Rahim, Barisan Nasional Baling dan Tajudin. Dalam pada itu Tajudin berkata tindakan Teo hanya ingin memburukkan imejnya. Semalam beberapa ahli parlimen telah menyebut Pasir Salak, Kinabatangan dan Baling dengan kata-kata burukkan nama dan imej 3 wakil rakyat ini. Kononnya tidak hormat wanita. Saya nak beritahu, mereka tak kenal siapa 3 orang ini. Bagaimana kita hormat wanita? Tolong wanita. Kamu tak tahu bagaimana kita layan wanita? Tanya wanita UMNO macam mana. Yang kita masalah beberapa wanita DAP ini perangai tak senonoh. Apa motif tuduh kami? Jangan senang-senang tuduh kami tak hormat wanita, katanya. Selepas kenyataan Tajudin terhadap wanita DAP itu, beberapa ahli parlimen pembangkang tidak berpuas hati dan meminta Rashid mengambil tindakan terhadapnya. Teo turut meminta Tajudin diambil tindakan atas kenyataannya itu. Begitu juga dengan Kasturi Pato, Pakatan Harapan Batu Kawan yang meminta Tajudin menarik balik kenyataan itu dan memohon maaf di Dewan Rakyat. Bagaimanapun tindakan tidak diambil terhadap Tajudin dan Rashid membenarkan perbahasan rang undang-undang anti gangguan seksual 2021 di Dewan Rakyat.
Najib Razak bukannya Pakatan Harapan yang bertanggungjawab atas situasi Malaysia yang ketinggalan berbanding negara jiran, kata Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menyalahkan silly agreements atau perjanjian bodoh dan projek terlalu mahal ahli parlimen pekan itu. Dalam satu rajutan Twitter hari ini, bekas Perdana Menteri itu berkata, korupsi kerajaan Najib dan tindakannya memulakan projek besar yang terlalu mahal dan memihak kepada pihak tertentu tanpa membawa manfaat kepada rakyat menjadi punca masalah itu. Siapa yang beliau suruh fokus pada ekonomi? Tak mungkin Pakatan Harapan kerana beliau yang merekayasa pertukaran kerajaan ikut pintu belakang. Bukan sekali tetapi 2 kali, katanya. Pengerusi pejuang itu memberitahu Najib untuk bertanya kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengapa Malaysia masih ketinggalan berbanding negara jiran kini apabila UMNO berkuasa. Najib minggu lepas berkata negara ketinggalan berbanding negara jiran dan menyalahkannya atas keputusan kerajaan Pakatan Harapan membatalkan banyak projek. Beliau mendakwa pembatalan itu bermotifkan politik dan dilakukan sewenang-wenangnya. Mempertahankan keputusan untuk menangguhkan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR, Mahathir berkata langkah meneruskannya hanya akan mengeringkan poket Jabatan Perbendaharaan. Wang itu diperlukan untuk membayar balik pinjaman Najib sebelum ini, tambahnya. Pada 2018, Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Mahathir memutuskan untuk menangguhkan projek HSR memandangkan kosnya tinggi. Pada 2020, Kerajaan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin membatalkan projek itu dan mencadangkan laluan HSR Kuala Lumpur ke Johor sebagai ganti. Malaysia kemudiannya terpaksa membayar 320 juta ringgit kepada Singapura sebagai pampasan kerana membatalkan projek itu. Yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun hari ini tampil memberikan penjelasan mengapa beliau enggan menerima usul tuntutan Sulu semalam. Menurutnya, keputusan itu diambil bagi mengelak segala strategi dan perancangan kerajaan mendepani kes yang masih berjalan di mahkamah itu tidak diketahui pihak lawan. Kita sedang berbicara tentang tuntutan Sulu ini. Ada ex parte order yang mana kita kena bayar 15 bilion Amerika dolar. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan apabila dibahaskan dan kita tidak tahu apa yang akan diperkatakan? Maka dengan itu terselah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini. Akan ada kritikan terhadap tindakan yang akan dibuat atau telah diambil kerajaan. Keadaan ini pastinya boleh membuatkan pihak satu lagi membacanya, iaitu strategi Malaysia. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Soalnya, penjelasan itu diperincikan Azhar Azizan, ekoran desakan beberapa ahli parlimen pembangkang termasuk ketuanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kembali mempersoalkan keputusan beliau di mana tidak meluluskan usul untuk membahaskan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu. Ujarnya Malaysia tidak seharusnya menunjukkan sebarang strategi bagi mengelak pihak luar boleh mengambil sesuatu yang diperkatakan itu sebagai senjata mereka. Sekarang ini kita sedang pertahankan kedaulatan kita walaupun ada ahli berhormat yang kata tidak pertahankan. Tetapi sebenarnya kita sedang pertahankan. Kita sedang pertahankan dan kita juga sedang dedahkan strategi kepada orang lain. Maukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini, iaitu bahas tuntutan warisan Kesultanan Sulu di Dewan Rakyat, ujarnya lagi. Hari pertama sesi Dewan Rakyat panggal ke-5 Parlimen ke-14 Isnin lalu menyaksikan Ina Raisah Munirah warisan Kota Belud digantung selama 2 hari daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat. Ekoran tindakannya mempertikai keputusan Azhar Azizan yang menolak usul yang dikemukakan beliau. Antara perkara yang dipertikaikannya adalah kelewatan kerajaan membuat permohonan untuk menggantung penguatkuasaan Final Award yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrasi Paris. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor sepatutnya mengambil iktibar dari tragedi banjir akibat fenomena kepala air di Gunung Jerai pada tahun lalu, kata pemuda UMNO. Pengarah komunikasinya Syed Muhammad Johan Rizal Syed Unan Mashri berkata, bukan hanya Gunung Inas, terdapat banyak lagi kawasan berisiko dilanda banjir di Kedah. Dia yang juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO Kedah berkata, Sanusi sepatutnya telah mengarahkan pemantauan ketat. Namun malang setelah memberi arahan untuk hentikan penanaman, seolah Sanusi lepas tangan. Sebahagian besarnya kawasan gondol Gunung Inas kembali terbiar walaupun saranan agensi penanaman semula mesti segera dilakukan, katanya. Dalam tragedi Ogos tahun lalu, fenomena kepala air berlaku di sekitar kawasan Gunung Jerai di Yan Kedah yang meragut 6 nyawa dan menjejaskan 2,000 penduduk. Dalam kenyataan hari ini, Johar Rizal berkata, lebih menyedihkan setelah berlakunya malapetaka terbaru baru-baru ini, Sanusi mempolitikkan tragedi Gunung Inas. Katanya perkata itu dilakukan dengan episod mencari salah dan berlagak hero dan kemuncaknya dengan drama air mata dosa-dosa lama.
Sementara itu, Johan Rizal juga menyelar jawapan Sanusi berkaitan jawapan Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man di Parlimen bahawa kolam takungan di Gunung Inas yang pecah menjadi punca tragedi itu. Namun peliknya, luas kolam pula yang menjadi pertikaian Sanusi. Katanya, Sanusi semalam muskil dengan saiz kolam takungan dibina untuk projek tanaman durian Musang King di Gunung Inas yang disahkan pecah sehingga menyebabkan berlaku kepala air di beberapa buah kampung di Kupang Baling. Kalau satu kolam sebesar itu airnya sampai sehingga ke 42 buah kampung, besar mana agaknya kolam itu? Kita kena fikir dahulu. Kalau hujan tak lebat, kolam itu besar mana? Limpahan air sebanyak itu turut membau tanah, pasir yang banyak sehinggakan hanyut 17 rumah. Besar mana kolam itu? Dia dipetik sebagai berkata.